Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma rahamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fi ma yurdika anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sedang hadirin yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, malam ni sama-sama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu ini, yang mana majlis ini bukan setakat kita yang kelihatan di sini hadir bersama, tetapi juga turut dihadir oleh makhluk-makhluk Allah yang tidak ada kelihatan, yang mana para malaikat bersama-sama kita bersusun sehingga arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para malaikat ini kerja dia mencatat amalan manusia dan minta ampun kepada Allah. Ya Allah, mengampunkanlah seluruh dosa-dosa orang-orang yang ada dalam majlis ilmu. Dan mereka itu adalah termasuk kita semua. Moga-moga kita istiqamah berada dalam majlis ilmu sehinggalah akhir hayat kita, insya-Allah. Kadang-kadang kita datang ke majlis ilmu, datang ke masjid ini, bukan masalah kita sihat atau tidak, tapi satu kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang orang yang ada kesihatan yang baik, ada kenderaan, ada kemudahan yang boleh hadir ke sini, tapi tak sampai. Kita yang mana balik daripada pejabat, umur yang meningkat, kesihatan tidak baik, tapi Allah ringankan kaki kita untuk melangkah datang ke sini. Maka kita semua ini merupakan makhluk Allah yang telah dipilih, yang paling penting sekali. Sebab itulah yang mana hadis yang saya berhenti pada minggu lepas, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada Muaz, wa an Muaz anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala. Satu ketika Muaz berada dekat dengan Rasulullah. Rasulullah pun ambil tangan Muaz, Rasulullah pegang kemah-kemah. Dalam hadis ini yang kita berhenti pada minggu lepas. Ya Muaz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Muaz, aku sangat sayang kepada kamu, wahai Muaz. Dalam riwayat mengatakan kepada Nabi kata begitu pada Muaz, menggigil tangan Muaz. Sebab apa? Sebab Nabi seorang makhluk yang sangat mulia di sisi Allah. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi darjat di sisi Allah melainkan Rasul kita. Mengucap perkataan, wahai Muaz, aku sayang kepada kamu, wahai Muaz. Wa usika ya Muaz. Sebab aku kasih sayang kepada kamu sangat tinggi, wahai Muaz, aku nak wasiatkan kepada kamu satu benda. La tada'anna dubur kulli salatin. Yang mana janganlah kamu bangkit daripada solat kamu, melainkan kamu baca doa ini. Apa doanya? Sebagaimana yang banyak kali saya sebut pada tuan-tuan, iaitu doanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, membantukanlah aku, ya Allah, supaya aku sentiasa ingat kepadamu, ya Allah, sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah, dan sentiasa memperelokkan ibadat. Jadi tiga perkara ini yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Muaz. Rupa-rupanya kita nak buat benda yang baik, lebih-lebih lagi kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh sebegitu saja. Mesti kita kena minta bantuan daripada Allah. Sebab itulah Nabi pesan kepada kita, setiap kali lepas solat, walaupun imam tidak baca doa ini, walaupun kita perlu baca dengan sendiri. Dan wirid ini boleh jadikan wirid dan boleh juga dijadikan sebagai doa kepada kita sendiri. Sebab doa ni sangat hebat. Sebab kalau nak buat kebaikan, kalau kita harap dengan tubuh badan kita yang sihat, tapi tanpa bantuan Allah untuk kita datang ke masjid, tak sampai kita ke masjid. Ini pada kata-kata pada minggu lepas tersebut, antara doa-doa yang telah diamalkan, yang telah diwaris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlulah kita pegang sungguh-sungguh. Perlu jadikan dia sebagai zikir. Pada minggu lepas saya sebut dalam hadis yang mana apabila kita rasa keluh kesah dalam hati kita, maka amalkanlah membaca surah Al-Falaq sebanyak 40 kali sehari semalam.
baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan banyak ulama-ulama berpegang kepada perkara ini untuk menjadikan hati kita tenang, amalkan dengan surah Al-Falaq. Dan kesemua itu ada dalil-dalil dan ada nas-nasnya dan amalan para sahabat dan juga amalan para ulama-ulama yang lepas. Selain daripada itu, sebab apa doa ni kita kena banyak selepas solat? Sebabnya selain daripada waktu-waktu qiyamul lail dan sebagainya, dan tempat-tempat yang Allah makbulkan doa kita adalah selepas waktu solat. Sebab itulah iman kita banyak wirid. Wirid-wirid ini kita pergilah ke masjid, ke surau mana, skripnya sama saja. Jadi kadang-kadang kita nak tahu juga mana dalil, mana nas yang mengatakan bahawa perlu kita baca doa tersebut sebagaimana yang dibuat oleh imam kita tadi. Dan kesemua itu adalah hadis-hadis yang kukuh dan sebagai besarnya daripada hadis-hadis yang sahih. Jadikan amalan dalam hidup kita sehari-hari. Dan ia tidak perlu dibuat secara berjemaah pun. Kalau tuan-tuan rasa mungkin nak cepat sampai subuh sekali lambat, dan kalau kita nak siap wirid dengan imam tak sempat sampai ke pejabat, tak ada masalah. Naik motor, naik kereta dan bacalah wirid-wirid ini. Apabila wirid ini disebut sendiri oleh hadis, maka hati kita akan rasa tenang, yakin dengan kehebatannya. Selain daripada itu, wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bi muawwizataini dubura kulli salatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintah dan menyuruh aku katanya Uqbah supaya setiap kali lepas sembahyang jangan lupa baca qul a'udzu bil falaq qul a'udzu bin nas. Dan ada hadis yang lain jangan lupa ini dibaca surah Al-Ikhlas. Sebab itulah banyak imam-imam kita menggabungkan ketiga-tiga ini, iaitu baca qul huwallah, baca falaq dan juga qul a'udzu bin nas. Ini biasa kita dengar. Ini juga ada dalil-dalil dan nas-nasnya. Dan di depan saya ni ramai golongan-golongan yang pencin, golongan-golongan yang rasa masa dia tu ada, tetapi tidak tahu apakah ibadat yang perlu diisi untuk dibuat daripada awal malam, awal pagi sehinggalah ditutup mata untuk tidur. Dan inilah menjadi amalan-amalannya setiap kali lepas solat. Walaupun imam tak baca, kita boleh baca dengan sendirinya. Dia tak pernah kata wirid ini perlu dibaca secara berjemaah. Yang kedua, kalau kita tengok berdasar pada hadis ini, kebanyakannya Nabi tak pernah sebut selepas sembahyang tu wirid apa yang perlu dibaca secara tertib yang tidak ada. Nabi kata secara umumnya, bacalah benda ini selepas solat. Tak pelik kalau lepasnya Assalamualaikum. Terus kita nak baca qul a'udzu bin nas falaq. Boleh ke tak? Boleh. Sebabnya tertib tidak ada. Cuma para ulama menyusunnya untuk memudahkan kerja kita. Sebab tu imam baca sekarang ini telah disusun oleh para ulama dan wirid-wirid itu sememangnya telah disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat masa sekolah dulu, ustaz saya marah. Dia kata, minta kepada semua pelajar-pelajar, dia kata, sekolah, jangan sekali buka simpulan kakinya. Yang kita biasa baca tahiyat akhir, kan, duduk secara tawarruk, menjatuhkan punggung di atas lantai. Betul tak? Duduk secara tawarruk. Ustaz saya kata marah, jangan buka simpulan itu sehinggalah kamu selesai membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita pun tengok kat ustaz ni macam-macam lah pantang-pantang dia. Apa salahnya kalau baca sampai baring pun tak apa. Rupa-rupanya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut. Sebab itulah ulama susun ni La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni duduk nombor 2 selepas istighfar supaya tak jauh. Dan ada di kalangan kita kaki yang tak boleh lipat. Kalaulah kita kata soft tu sempit, kita duduk tahiyat akhir macam tahiyat awal. Tak apa. Jangan dibuka simpulan duduk secara bersila, melainkan kamu baca dahulu wirid ini. Dia kata daripada Abu Zar radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala dubura salati al-fajri wa huwa thani rijlihi qabla an yatakallam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marratin kutiba 10 hasanatin
wa muhya anhu asyu sayyi'atin wa rufi'a lahu asyu darajatin wa kana fi yaumihi dzalika kulluhu fi hirzin min kulli makruhin wa hurisa min syaitanin. Hadis ni siapa riwayat? Hadis ni riwayatkan oleh Tirmizi dan kategori sebagai hadis hasan. Hasan juga cukup kuat untuk kita berpegang pada dalil ini. Satu ketika Abu Zar, dia kata, riwayatkan hadis ini, Abu Zar al-Ghifari menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala dubur salatil fajr." Barang siapa yang membaca wirid ini dan dalam keadaan kakinya tersimpul dan sebelum dia berkata-kata bercakap dengan manusia, iaitu doa wiridnya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata, barang siapa yang membaca doa wirid ini selepas solatnya di dalam kaki dalam keadaan tersimpul sebelum dia bercakap dengan manusia, maka sesungguhnya dia kata dibaca sebanyak 10 kali, khususnya untuk solat subuh, dia kata kutiba lahu asharu hasanatin, maka Allah Subhanahu wa taala akan tulis baginya 10 kebaikan. Wa muhya anhu asyara sayyi'atin, Allah hapuskan 10 kejahatan baginya. Wa rufi'a lahu asyar darajatin, Allah akan angkatkan darjatnya sebanyak 10 darjat. Tuan-tuan tahu dalam kitab Ihya Ulumuddin ada menyatakan, tak silap saya, apabila ditanya, walaupun ia inilah pandangan Imam Ghazali dalam bab ini, ditanya berkaitan dengan antara satu darjat ke satu darjat ni, jaraknya jauh mana? Satu darjat ke satu darjat, ada riwayat mengatakan bahawa darjat ke darjat ni seolah-olah perjalanan kita selama 600 tahun tanpa henti. Besar darjat-darjat dia. Ini bukan sikit ni. Ini 10 darjat. 600 kali dengan 10 dari segi fadailnya. Maknanya dengan baca doa wirid tersebut, Allah Subhanahu wa taala tulis 10 kebaikan, Allah hapus 10 kejahatan, Allah angkatkan 10 darjat. Wa kana fi yaumi dzalika firhizin min kulli makruh. Maka selepas pada hari itu, Allah akan hindarkan dirinya daripada kecelakaan. Kemudiannya, wa hurisa min syaitan. Dan Allah akan lindungkan orang yang membaca 10 kali tadi daripada gangguan-gangguan syaitan. Mudah ya Allah, kan? Allah tu ajar pada kita, Nabi ajar pada kita benda yang simple. Tapi kita kadang-kadang kita rasa, kenapalah Pak Imam ni lepas subuh baca la ilaha panjang sangat 10 kali. Tak, sebenarnya ada hadis yang menyatakan sedemikian. Kalau ni kita tak tahu, sekarang ni jadikanlah ia sebagai amalan dalam hidup kita. Nah, jadi kadang-kadang orang tengok banyak cerita-cerita para ulama apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang ini adalah ahli syurga. Orang ni yang hebat. Kalau tuan pernah dengar nama Uwais Al-Qarni, bagaimana dia mengobankan, mematahkan giginya disebabkan dengar berita Rasulullah ni jatuh perang dengan perang Uhud, patah gigi Nabi. Dia ni sayang pada Nabi, dia patahkan gigi. Nak suruh rasa sakit ni macam mana? Kita tak sampai pun tahap tu, tuan-tuan. Tak sampai tahap tu. Uwais Al-Qarni ni sayang pada Nabi tapi tak pernah tengok pun Nabi. Tak pernah tengok pun Nabi. Jadi apabila para sahabat ni kata, wahai sahabatku, ada seorang lelaki namanya Uwais Al-Qarni, katanya Nabi, dia merupakan ahli syurga. Sedangkan orang tu tak pernah jumpa Nabi pun. Tapi dia beriman kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah. Lepas wafat Rasulullah, maka para sahabat cari siapa Uwais Al-Qarni. Dia ni bukan seorang yang banyak melakukan ibadat siang dan malam begitu. Tapi dia melakukan ibadat secara istiqamah. Ini benda ni walaupun nampak simple, tapi kalau kita lakukan dengan cara istiqamah, insya-Allah dia akan beri manfaat kepada kita dunia dan juga akhirat. Dan tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itulah banyak lagi wirid-wirid yang kita baca dalam hadis. Dan hadis, barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi lepas solat, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan daripada gangguan syaitan sehinggalah masuk waktu isyak. Kalau baca maghrib, selamat sampai waktu baca isyak, selamat waktu subuh. Baca waktu lepas tu subuh, selamat pas zuhur. Begitulah maknanya sehari-hari kita. Ramai juga kita anggap bahawa ingat skrip yang sama, tapi dalamnya ada fadilat yang sangat hebat. Wa thabata fi sunnati udiyah wa adkathira warada akubuhu salawati ammah wa ukubu kulli salatin khassah.
Banyak lagi dalil-dalil, banyak lagi hadis-hadis, banyak lagi wirid-wirid yang telah disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wirid-wirid yang sepatut yang kita baca. Cuma apa yang kita nak tegur malam ni? Adakah perlu kita baca, kalaulah kita baca secara berseorang, tak dapat fadilat? Tidak. Ini bukan solat, ini wirid. Kita baca seorang ke, kita baca berjemaah ke, fadilat tak dapat. Tak boleh dapat baca dengan berjemaah. Kita boleh baca sambil bawa kereta, sambil orang isteri misalnya kata terpaksa subuh, anak nak sekolah, nak masak lagi, nak wirid lagi panjang lagi, nak masak nasi goreng lagi, masaklah nasi goreng sambil wirid. Pun tak apa. Tak pernah dia kata mesti duduk bersila baca secara berjemaah. Tak, dan tidak ada syarat sedemikian. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat fi qawlihi ta'ala wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha nazalat fi du'a qala Syafi'i al-Mu'tad la tajhar bi salatika jahran la yasma wa la tukhafit biha ikhfatan la yasma. Jadi nak beritahu kita teguran juga. Janganlah kita membaca wirid ini secara memekik-mekik dengan cara yang kuat sehingga mengganggu orang lain, dan jangan pula kita baca sampai ni terlampau perlahan sampai telinga kita sendiri pun tak dengar. Jadi sebab itulah kalau banyak ustaz-ustaz kita, imam-imam kita baca, maknanya tujuan nak mengajar kita bagaimana cara yang baca yang betul. Sama juga kita berwirid. Sama kita berwirid, at leastnya biarlah kita dengar dengan diri kita sendiri, maka itulah lebih afdalnya. Tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ada juga orang bertanya, ada yang buat ustaz-ustaz, guru-guru kita dulu, dia sebut, kalaulah kita nak solat dalam masjid ini, lebih baik kita berpindah ganda. Jangan solat tempat yang sama. Kalau kita solat di tempat isyak, katanya Bilal, dia solat atas sejadah warna hitam dia tu. Solat dekat situ. Sembahyang maghrib bersama-sama dengan imam. Jadi, ulama kata lebih elok untuk sembahyang sunatnya dipindahkan tempatnya, jangan tempat yang sama. Betul ke tidak pandangan tersebut? Kita pernah dengar. Supaya tempat sujud kita itu menjadi saksi pada hari kiamat nanti bahawa orang ini telah sujud di tempat sekian-sekian. Baik, kita tengok apa kata kitab ini. Yusannu lil musalli an yantaqila ba'da salati ila mahallin akhar. Disunatkan bagi orang yang solat supaya berpindah-pindah tempatnya daripada sembahyang tempat ini pergi ke tempat yang lain. Kalau sembahyang katakanlah sembahyang di fardu, dia sembahyang di saf pertama, ini belakang imam, jadi untuk sembahyang sunatnya dipindah ke sebelah kiri imam, ke sebelah kanan imam, atau pergi ke saf yang lainnya. Disunatkan buat begitu. Sawa'un kana ba'dal fardin atau naflin. Begitulah sama ada dia sembahyang untuk fardu ataupun sembahyang sunat. Sunat macam mana ni? Maknanya sembahyang sunat, contoh kita katakan, jadi kita susah nak buat kalau tempat tu tempat yang tak ramai, tak apa. Contohnya tarawih sekalipun, maka lebih elok. Kalau kita tak boleh buat malam ni, kita buat malam esok. Contohnya kita tarawih malam ni, nak pindah-pindah payah, seorang ramai. Nak pindah macam mana? Tak apa, kita buat malam esok pula. Jadi semalam ni kita duduk kat sini, malam esok kita pindah duduk tempat lain pula. Juga termasuk lain golongan yang disunatkan juga. Janganlah mentang-mentang ada tiang tu seronok duduk kat pesantren kat tiang, siap tulis nama lagi, Tiang Haji Ahmad. Jangan siapa duduk. Tak boleh. Maknanya bukan begitu caranya. Jadi maknanya boleh kita berpindah-pindah begini untuk menunjukkan bahawa maknanya kebaikannya adalah menjadi tempat tu sebagai saksi. Ada orang tanya juga, Ustaz, kalau kuliah maghrib lagu mana? Boleh ke tak? Kalau kita nak pindah hari ni dekat sana, dekat sana. Setengah ulama kata juga termasuk golongan itu. Tapi pendapat itu tak kuat. Hanya dituju dalam hal ini berkaitan dengan solat fardu dan juga berkaitan dengan solat sunat. Litakthura mawadhi'as sujud fa innaha tashhadu lahu yaumal qiyamah. Kenapa perlu buat begitu? Kerana tujuannya adalah untuk memastikan bahawa tempat sujud itu menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Boleh? Malam ni kita start buat. Tapi Pak Imam tak boleh. Pak Imam cuba nak pindah, siapa jadi Pak Imam nanti? Makna kita makmum tak ada masalah. Di bagaimana Pak Imam? Imam nak dapat juga fadilat itu. Takkan makmum je dapat kata imam tadi, dia bertugas makna daripada maghrib, daripada zuhur sampai subuh esok, 5 waktu setiap hari. Contoh ni kata. Seronoklah orang lain dapat jadi sujud dapat merata-rata, dapat saksi. Saya macam mana? Sebab itulah wa yahsulu al-ghardu aidan idza hawwala al-imam wajhahu ila al-ma'mumin aw inharfa al-imam aw al-munfarid anil qiblah. Jadi imam ini akan dapat fadilat yang sama sekiranya selepas assalamualaikum
dia berpindah kedudukannya daripada mukanya menghadap ke arah kiblat, dia berpaling pergi kepada mukanya pergi kepada jemaah. Oh, patutlah kita tengok Pak Imam lepas Assalamualaikum, Assalamualaikum, Astagfirullah, la ilaha illallah, dia paling kanan, paling kiri atau paling pada jemaah. Rupa-rupanya dia juga nak dapat fadilat ini. Sebab itu dalam hadis yang saya pernah baca sebelum ini, setiap kali lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ni apa nama ni bagi salam Assalamualaikum, Assalamualaikum, maka Rasulullah akan berpaling, sama ada berpaling ke kanan atau paling ke kiri ataupun dia paling menghadapkan mukanya ke arah jemaah sambil bersandar badannya kepada mimbarnya. Rupa-rupanya ada sebab. Sebab yang pertama, sebagaimana saya nyatakan tadi, adalah untuk berpindah tempat itu, fadilatnya sangat hebat. Satu. Yang kedua, tujuan imam itu berpaling kepada jemaah supaya dapat melihat kepada suasana jemaah. Mungkin suaranya agak tinggi ketika wirid, tapi dia lihat ramai orang semayang tak siap lagi, mungkin dia boleh turunkan suaranya. Mungkin dia tengok suasana atau keadaan-keadaan tentu, atau jemaah-jemaah yang biasa lihat mana orang tak ada malam ni. Begitulah Nabi. Apabila Nabi paling tengok ke belakang, dia akan tanya, mana si fulan tak ada lama, aku tak nampak sihat, tak sakit dan sebagainya. Maka sahabat kata dia sakit. Lepas semayang, dia pakai ajak para sahabat pergi melawat kawan tu. Jadi maknanya begitulah juga kita. Baik kita solat di masjid, baik juga kita solat secara, maknanya kita solat di rumah berjemaah di mana-mana sekalipun, itulah sebagaimana yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalul intiqal ba'da al-fardh ila an-nafl an yantaqi min mawdi' salati ila baitihi lianna salat an-nafl fil bait afdal min masjid mutlaqan. Ditambah lagi. Jadi kalau nak lebih elok, dia kata sembahyang sunat kat rumah. Jangan sembahyang sunat kat masjid. Sebab apa? Rumah kita ni Nabi kata dah. Nabi kata dah, barang siapa yang tidak pernah membaca Al-Quran, fayaj'alu buyutahum qubura. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dan tidak menunaikan solat, hatta solat sunat di rumahnya, mari ke masjid belaka buat, maka kamu telah menjadikan rumah kamu sebagai kubur. Maknanya, maksud Nabi itulah semayang sunat. Afdal semayang sunat, maka buatlah di rumah, melainkan semayang sunat tertentu. Terutamanya semayang sunat tahiyatul masjid. Jangan cuba buat mazhab baru, buat itu masjid kat rumah, baru nak semayang kat sini. Tetapi dia tambah sini. Dia kata, sebab apa? Dia kata, wasawa'u fi zalika haram, wa Madinah wa aqsa wa ghairiha. Termasuklah juga, kalau semayang sunat tu, kalau kamu ada di Mekah sekalipun, kalau kamu sempat untuk turun ke masjid dengan semayang sunat di rumah, maka itu adalah lebih afdal. Sallu ayyuhan nas fi buyutakum, fa inna afdala salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah. Maka Nabi kata, semayanglah di rumah kamu. Sesungguhnya sebaik-baik semayanglah buat di rumah, melainkan semayang fardu. Jadi kita kan, kita maklum bahawa hadis yang saya banyak kali baca pada tuan-tuan, dan tuan-tuan mungkin dah hafal hadis ni. Man shalla qabla az-zuhri 4 raka'atin wa ba'daha 4, dia kata lam tamassathunna. Man shalla qabla az-zuhri 4 wa ba'dahu wa 4 ba'dahu lam tamassathunna. Barang siapa yang semayang 4 rakaat sebelum zuhur, semayang sunat sebelum zuhur 4 rakaat, dan selepas tu dia semayang 4 rakaat pula, maka Allah akan haramkan api neraka menyentuh kulitnya. Jadi kalau kita ada 4 rakaat sebelum, tak salah kita ambil 2 rakaat solat di rumah, maka 2 rakaat lagi kita buat di masjid. Begitu juga untuk solat yang ba'diyah, 2 rakaat kita buat di rumah, 2 rakaat di masjid. Tadi kan tuan-tuan semayang Jumaat, betul tak? Semayang Jumaat ada sedikit khilaf di kalangan para ulama, sedikit khilaf. Kalangan ulama, dia kata, kalau semayang sebelum Jumaat, dia kata memadai semayang 2 rakaat. Ada ulama kata gitu. Boleh juga nak buat 4 pun tak apa. Tetapi ba'diyah, majoriti ulama kata, kalau kamu buat di masjid, maka afdal buat 4 rakaat. Tapi kalau buat di rumah, memadai buat 2 rakaat saja. Jadi ini segi apa nama ni, kaedah lah, segi kaifiatnya. Jadi maknanya, itu lebih afdal. Kalau sempat kemudian subuh, kalau rumah dekat-dekat ni saja, kita tahu subuh ni, lepas azan, dia akan tunggu sampai 15 minit contoh. Mana rumah kita dekat, semayang subuh di masjid lebih, kemudian subuh tu di rumah lebih afdal. Ini yang telah disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagaimana hak kita maklum, kalau buat solat sunat di rumah ni dia banyak ujian. Kalau buat di rumah, kalau kata lepas ba'diyah nak isyak nak buat di rumah,
kebanyakannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tinggal langsung. Tak buat. Jadi dia buat di masjid. Kalau lah. Ada yang kata begitu. Bukan orang lain. Termasuk saya. Sampai di rumah kadang-kadang anak bergantung kaki. Laporlah. Kena cari KFC. Rupa dah buat di Aisyah tadi. Selamat daripada Aisyah tadi. Kita nak buat di masjid juga. Misal kata. Maka tak jadi masalah. Tak salah nak buat di masjid. Tak salah pun. Tapi kalau boleh. Ambillah sedikit. Solat sunat lain. Kalau takkanlah nak solat sunat duha pun nak bagi buat di masjid juga. Buatlah rumah kita juga. Jadi supaya turunnya barakah di dalam rumah kita. Baik. Warawa Abu Musa radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul baitil ladzi yuzkarullah fihi wal baitil ladzi la yuzkarullah fihi mathalul hayy wal mayyit. Hadis lain menyatakan bahawa hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. Di nombor 2, betul, muttafaqun alaih. Diumpamakan rumah yang tidak menyebut nama Allah. Para ulama menyebut nama Allah ini 2 benda. Pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua adalah solat di dalamnya. Mana-mana rumah yang tidak menyebut nama Allah di dalamnya, wal baitil ladzi la yazkurullah fihi, berbanding dengan rumah yang menyebut nama Allah di dalamnya, diumpamakan di antara hidup ataupun mati. Mana dengan kata lain, rumah yang tak pernah dengar disebut ayat-ayat Al-Quran, tak pernah baca Al-Quran, tak pernah solat sunat dalamnya, maka sepertilah rumah tu rumah yang mati. Ini yang disebut tadi. Sebab dia kata tadi, barang siapa yang tidak pernah buat solat di dalam rumahnya, maka mereka telah menjadikan rumah mereka seperti kubur. Ini yang telah disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Wa yustasna min afdaliyah as-salat nafil fil bait nafil yaumil jum'ah li fadilatil bukur wa rakaat at-tawaf. Walau bagaimanapun, ada juga solat-solat sunat yang afdalnya kita buat di masjid atau di surau dan seumpama. Ada. Solat apa tuan-tuan? Antaranya adalah yaumil jum'ah li fadilatil bukur. Dia kata solat sunat, untuk buat solat sunat, mana-mana solat-solat di Jumaat, maka lebih elok kita buat di masjid supaya datang awal ke masjid. Termaklum bahawa tidak ada sembahyang sunat yang boleh dibuat sebelum Jumaat. Misalnya kita pergi ke Mekah. Sebab Mekah ni tidak ada waktu yang ditegah. Tuan-tuan boleh sembahyang bila masa tuan suka. Pergi datang awal, tak apa. Warakaat tawaf. Kita sembahyang solat tawaf. Mana boleh tawaf kita buat di hotel? Tak boleh. Solat tawaf mesti kena buat di Mekah, dekat dengan Baitullah juga. Begitu juga maknanya sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ataupun, mujur ada sedikit kita ni kata, au khafa fut sunnatul ratibah li dhayiqil waqt. Al-bu'd manzilih au khafa tahawun bi ta'khiriha. Atau kata solat sunat ni afdal buat dekat rumah melainkan solat-solat sunat ini. Pertama solat sunat Jumaat, solat tawaf, dan juga bagi mereka yang bimbang kalau sembahyang sunat buat kat rumah tak sempat nak kejar, mari sembahyang sunat di masjid, Jumaat di masjid, maka ketika itu afdal dia buat di masjid. Selamat kita, sebab kita ni alhamdulillah di sini tuan-tuan, tapi setengah-setengah masjid ni dia suka buat tempat orang payah nak pergi. Dia buat atas bukit kononnya untuk cantik. Sedangkan sepatut masjid ni buat tempat orang mudah nak pergi. Ni buat atas bukit tu. Kenapa buat atas bukit? Biar nampak masjid sergap indah. Biar orang tak pergi pun tak apa. Tu aku tak betul. Ni tak betul. Jadi kalaulah kita ada mari masjid, walaupun saya kata buat solat sunat ni baik buat di masjid, buat di rumah, tetapi kalau kita buat di masjid dengan alasan takut bimbang, tak sempat nak buat, maka afdal ketika itu kita buat di masjid pun tak apa. Walau bagaimanapun tetap juga kita kena cari juga alasan-alasan yang lain untuk membolehkan mana-mana solat sunat. Contohnya tahajud, contoh solat duha, afdal kita buat di rumah. Tak payahlah mari buat di masjid. Dia kata yang hujung sekali, au khafat tahawun bi ta'khiriha. Ataupun bimbang, kalaulah tak buat di masjid, banyak dia punya ujian-ujiannya. Contohnya kita kata, kita tahu perangai kita, kalau balik kat rumah, confirm tak buat sembahyang sunat. Contoh dia, ustaz kata malam ni, kalau sembahyang sunat, baik buat kat rumah. Kita tahu dah perangai kita. Kalau buat kat rumah, confirm selamat. Tak buat. Maka ketika itu, afdal lah juga kita buat di masjid. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Ini yang ketiga, al-insirafi ba'da as-salati. Saya sebut dah berpaling kepada maknanya edah untuk kita keluar selepas daripada kita solat. Khususnya solat berjemaah di masjid. Yang kita tahu di belakang kita ada jemaah perempuan. Alhamdulillah sini jemaah masjid ni dia beringat, dia ada tak tabir. Maknanya kita tengok tabir tu pun kita tak tahu mana satu isteri kita.
Melainkan kita pakai ada isteri kita, pakai apa nama ni, kait lekung warna hijau. Baru tahu tu isteri kita. Ada apa. Tapi kalau tengok jauh ni kita tak kenal siapa. Itu yang sebaiknya. Jadi kadang saya tegur jugalah di setengah-setengah masjid. Dia terlampau apa nama ni, tasahul sangat. Setengah-setengah masjid tu kan di kawasan kita pun ada. Terlampau tasahul sangat. Maka dia buka langsung langsir tu. Dia nampak, memanglah setengah-setengah tempat tak ada lansir pun. Contoh kita orang pergi masjid besi. Perlu tak ada lansir tak? Sebab masjid besi tu besar. Yang mana di antara jemaah dengan jemaah sana kita tak nampak, tak kenal pun siapa. Maka tak apa. Tapi kalau masjid surau yang kecil, maknanya kita nampak ni tu, nampak muka orang perempuan kita kenal seorang-seorang. Maka hukumnya adalah kutukan menjadi hukum haram. Bukan sikit-sikit tuan-tuan. Bahaya untuk apa nama-nama ni masjid. Contohnya sembahyang tarawih saya tengok banyak. Orang tak beringat. Dia buka langsung, mana kita masuk ke masjid tu nampak orang perempuan. Hari tu pun kita terpaksa jadi perempuan juga, malu tengok orang perempuan tengok kita berlaku lalu macam tu. Hari itulah sembahyang sunat kita yang paling lama dalam hidup kita. Sebab belakang kita orang perempuan pakai tengok. Ni kadang-kadang kita perlu beringat. Kalau kita nak buat sebab ada lansir, ada tabir tu sangatlah cantik. Sehingga Nabi ajar kita, yustahabbu lil imam walil ma'mum an yaku minas musallahum uqus salami sebab di dalam yakun khalfun nisa. Mana orang lelaki dia boleh tu bangkit lepas assalamualaikum tu dia boleh nak bangkit, tak ada masalah. Tapi dengan syarat, pastikan di belakang mereka tidak ada perempuan-perempuan. Mana dengan kata lain secara direct, tak ada tabir dan sebagainya. Itu maksud saya begitu. Wa idza shalla wara'ahum nisa fa yustahabu an yalbis imam ba'da salamihi. Jadi barang siapa sekiranya di belakang mereka ada perempuan yang solat bagi mereka dan boleh menimbulkan fitnah ketika itu adalah lebih baik supaya mereka tidak bangkit terlebih dahulu. Maknanya pastikan perempuan itu beredar. Itulah yang dilakukan di zaman Rasulullah. Atas saya akan sebut tadi, Pak Imam disunatkan dia paling kepada Jumaat. Tapi kalau imam tu paling nampak direct muka orang perempuan jelas-jelas, maka juga tidak disunatkan bagi imam untuk berpaling. Wajib dia kena menghadap ke arah kiblat. Bukan sunat lagi wajib. Sebab apa saya kata wajib? Sebabnya menghindar maksiat adalah benda yang wajib. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Wa thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man shalla man min ar-rijal ma sya Allah fa idza qama ar-rasul qama ar-rijal. Jadi jelas di sini bahawa di zaman Rasulullah ni apabila Nabi bangkit barulah sahabat bangkit. Sebab Nabi ni dia tahu ada siapa di belakang perempuan sembahyang dan sebagainya. Jadi selagi Nabi tak bangkit, maka para sahabat tak bangkit. Ini yang telah digunakan oleh kebanyakan para ulama, maka lebih aula supaya kita tidak bangkit daripada solat kita, selama melainkan imam tu selesai daripada doa. Melainkan kita ada musyakkah, ada sebab-sebab. Sebab tu orang tanya saya, Ustaz, mana lebih afdal? Kalau kita ni solat sunat ni selepas imam selesai berlaku doa ataupun kita sembahyang sunat ni, maknanya boleh bila-bila masa kita nak sembahyang sunat. Maka jawapannya lebih afdal kita selesaikan sembahyang sunat kita ni selepas imam selesainya doa. Melainkan kita ada sebab-sebab tertentu. Tapi tak salah. Saya tak pernah kata salah pun. Tak pernah kata salah. Maknanya, tuan-tuan lepas assalamualaikum, tuan-tuan nak sunat. Silakan. Cuma kalau tanya segi afdalnya, lebih elok kita duduk di situ sehinggalah imam selesai doa. Jadi Pak Imam dah dengar saya cakap begitu, janganlah pula tiga kali ganda pula, tambah wirid jadi panjang pula. Orang dah gelisah nak bangun. Ataupun kalau kita nak pergi pejabat dan sebagainya, baru balik daripada pejabat, misalnya kata tak sampai rumah lagi, tapi nak pergi sembahyang Jumaat dulu dengan pakaian pejabat, panggil kita sembahyang maghrib bersama imam di sini, baru nak balik, maka kita sembahyang sunat awal, maka itu tak jadi masalah. Saya bukan kata hukumnya tak boleh, tapi berdasar kepada hadis ini, para sahabat tak bangkit, melainkan Nabi SAW bangkit, barulah mereka akan bangkit. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Ada soalan apa-apa tak? Ada bersama saya kan? Alhamdulillah. Takut tengok kan, tengok apa dia bilang color, cermin cantik tak tengok pun kat saya kan? Jadi maknanya walaupun kita cakap malam ni tuan-tuan, benda yang sangat ringan, benda yang sangat mudah, tetapi kadang-kadang mudah-mudah inilah menyebabkan kita ni alpa, dan sedangkan segi fadilatnya sangat besar. Sangat besar fadilatnya. Okey, baik. Wal musafahah ba'da solat. Sekarang ni ada juga orang tanya, kadang-kadang saya pergi satu surau, dia suruh saya beritahu.
Dia kata, Ustaz, betul tegur sikit Jumaah ni. Kadang-kadang kita nak semayang, tengah betul-betul sah, dia duk kalut, duk olor tangan nak bersalam. Ni pakai mazhab mana? Oh, dia bukan tanya kita. Dia pula ajar kita. Ni kalau tak tahu, apa salahnya tanya? Kan? Sebenarnya ada dah pandangan para ulama mengenai kita bersalam sebelum solat, lebih lagi kita bersalam selepas solat. Dan banyak masjid macam-macam cara. Ada mereka berselawat, ada mereka berkeliling, ada mereka tu paling kiri kanan tu lepas apa nama ni semayang, lepas doa tu bersalam dengan keliling apa ni jiran-jiran dan sebagainya. Sebenarnya itulah matlamat solat berjemaah. Kita mari solat berjemaah tuan-tuan. Sebab apa Nabi nak bakar rumah orang sembahyang jemaah. Di banyak tempat, banyak surah. Sebelum saya beritahu dah, ada orang tanya, apakah apa ni, adakah boleh saya tak datang masjid kerana tujuan nak solat berjemaah di rumah bersama anak isteri. Baru ni saya dah beritahu 2-3 surau. Sebab soalan saya tak tahu datang pada mana. Jadi saya jawab je mana-mana surau. Ada apa yang pada dengar tu, saya ulang sekali lagi. Mana lebih baik kita solat, orang lelaki kita solat berjemaah di rumah bersama anak isteri dengan kita solat di masjid secara berjemaah. Adakah solat berjemaah di masjid, di rumah dapat pahala jemaah seperti mana masjid atau sebagainya? Dalam hal ini ulama khilaf besar dalam bab ini. Cuma kebanyakan imam-imam yang terkini, contohnya Imam Subki, Imam Suyuti, menyatakan bahawa orang yang solat berjemaah di rumah juga dapat pahala jemaah. Tetapi tidak seperti berjemaahnya di masjid. Tapi jangan begitu, jangan kita amalkan. Jangan kita amalkan. So sekarang ni kita bagi alasan, kalau saya tak sembahyang berjemaah di rumah, jadi menyebabkan anak isteri saya di rumah tak solat berjemaah. Atau tak pandai pun nak solat sebab saya ketua keluarga. Masa tu saya nak ikut ni. Nabi dah beritahu dah. Satu ketika Abu Bakar As-Siddiq, ketika lepas main subuh, lepas Nabi Assalamualaikum, ada seorang sahabat datang lambat. Maka apabila datang lambat, Nabi siap sembahyang, dia sembahyang seorang-seorang kat tiang. Allahu Akbar. Maka Nabi kata, wahai Abu Bakar, mungkin ikut belakang kawan tu. Abu Bakar sembahyang subuh dah. Kawan tu bagi lambat nak sembahyang subuh. Abu Bakar sembahyang subuh bersama Rasulullah. Maka Abu Bakar kata, apa Nabi kata, wahai Abu Bakar, mu ikut kawan tu pergi sembahyang subuh. Maka sahabat pelik. Lepas sembahyang tu baru Nabi cerita, yang Abu Bakar sembahyang subuh tadi dapat pahala sunat, tapi yang sembahyang bersama aku tadi, itulah yang mendapat pahala berjemaah yang sebenarnya. Tujuan apa? Sebab Nabi nak tolong orang itu sembahyang secara berjemaah. Maknanya ulang solat itu adalah dibolehkan di dalam bab-bab tertentu. Nanti saya tulis sini, saya akan cerita balik pada minggu akan datang. Sebab tak habis lagi cerita tu. Okay, wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang itulah kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallimal Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma, wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman, ya Rabb Ibrahim, Musa wa Isa, ya Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wa nisyan bi rahmatir rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatir rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'ina nisyan bi rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabi muzal mursalin bi rahmatir rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana fi khusr min shalihat wa tawassaw bil haqq wa sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.